pagi tersebut. Seterusnya hari ini kami ingin berkongsi pada anda berkenaan jelajah aspirasi keluarga Malaysia 2022 yang sudah pun bersedia menerusi panggilan video pada pagi ini. Selamat pagi diucapkan pada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Noh Ibrahim selaku Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Pengurusan. Yang Berhormat Datuk, selamat pagi. Selamat pagi, Cik. Okey. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang pertama tahun ini akan dimulakan di Johor, saya difahamkan pada 3 hingga 5 Mac. Jadi kalau Yang Berhormat Datuk boleh kongsikan apakah antara konsep ataupun pendekatan yang digunakan untuk jelajah pertama pada tahun ini? Okey, untuk makluman Cik pengacara, dari sudut konsepnya kita lebih terbuka. Jadi pelbagai dari sudut kita punya jelajah ini dia lebih berbentuk keluarga Malaysia lah. Dia menyebabkan pelbagai agensi kerajaan, terutamanya di peringkat kementerian itu sendiri, dan di Johor ini kementerian yang menjadi sebagai kementerian peneraju adalah di bawah Kementerian Pemberdayaan Negara dan bersama-sama dengan di Pejabat Susah Kerajaan Negeri Johor itu sendiri. Jadi apakah antara inisiatif-inisiatif ataupun produk keluarga Malaysia yang telah dilaksanakan di negeri Johor, dan adakah terdapat sebarang perkhidmatan yang akan ditawarkan sewaktu jelajah ini berlangsung nanti? Okay. Dalam yang kita adakan pada kali ini, kita akan ada pelbagai orang kata booth yang akan disediakan. Antara daripada Kerajaan Negeri Johor sendiri, kita ada menyediakan dari sudut perancangan dan pencapaian di negeri Johor itu sendiri, dan di samping itu juga pendapatan daripada agensi-agensi seperti Pejabat Susah Kerajaan Negeri Johor itu sendiri, Majlis Agama Islam Negeri Johor itu sendiri, dan juga kita ada juga pendapatan daripada Kerajaan Negeri dalam gotong royong keluarga Malaysia, yang mana gotong royong ini kita akan adakan di Taman Desa Rahmat, yang mana ini akan melibatkan pelbagai kaum untuk membentuk satu komuniti yang agak baik. Dan di samping itu juga dari segi buah-buahan yang ada di sini, kita akan menyediakan dari segi kerajaan negeri, pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Dan di samping itu juga dari segi buah-buah itu, contohnya di Mahkamah itu sendiri, dia akan menyentuh dari sudut zakat dan juga agihan zakat itu sendiri. Di samping itu juga dari segi penyusunan daripada saham wakaf dan sebagainya, dan sebarang pertanyaan di sudut Baitul Mal dan sebagainya. Kita pun dah nak menjelang ke bulan Ramadan ini, sebab pertanyaan dari segi fidyah dan sebagainya boleh dikeluarkan. Jelajah ini akan bermula 3 hingga 5 Mac. Jadi sepanjang 3 hari pelaksanaan program ini, apakah antara pengisian program yang boleh dinantikan untuk mereka yang berada di negeri Johor terutamanya? Okey, dari sudut pengisian ini, antaranya kita akan ada majlis peresmian yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri Besar Johor. Tapi dalam pengisian itu juga kita ada pelbagai booth daripada pelbagai kementerian dan agensi kerajaan negeri dan juga swasta. Di samping itu kita ada pelbagai jualan daripada pihak kementerian dan sebagainya. Di samping itu juga kita ada satu tempat yang menyediakan menu-menu daripada negeri Johor itu sendiri dan pelbagai negeri, yang mana itu kita nyatakan sebagai cita rasa keluarga Malaysia. Dan di samping itu juga kita ada juga penjualan daripada pihak-pihak IKS dan usahawan-usahawan daripada negeri Johor. Di samping itu juga kita menyediakan pelbagai sukan seperti sukan tradisional dan juga sukan e-sport. Dan kemudahan lain yang kita sediakan adalah seperti ada playground untuk kanak-kanak dan sebagainya. Okey. Memandangkan jelajah ini akan dilaksanakan pada skala yang agak besar, di mana saya yakin akan ramai yang berkunjung sewaktu program ini dijalankan nanti. Jadi apakah antara SOP-SOP ataupun persediaan ke arah itu untuk memastikan agar kesemua pengunjung ini selamat ataupun sekurang-kurangnya terlindung daripada sebarang jangkitan ataupun penularan COVID-19? Dari sudut kawalan keselamatan dan sebagainya, kita telah mengambil kira dari segi pelbagai sudut, yang mana kita akan ada satu saja entrance kemasukan daripada pengunjung-pengunjung itu sendiri.
Dan sebelum setiap pengunjung yang dah hadir ke majlis ini, kita nasihatkan supaya masing-masing dah buat dia punya kendiri sendirilah dari segi dia punya swab dan sebagainya. Selain pada itu juga di peringkat persediaan Urustia, kita ada sediakan ruang menunggu di situ dan QR code, yang mana QR code di sini kita akan tahu kehadiran pengunjung dalam setiap masa dalam satu-satu masa itu sendiri. Dan di samping itu juga kehadiran kali ini kita lebih bertumpu penggunaan MySejahtera. Jadi dengan itu pengunjung perlulah mengupdate sentiasa dari segi sudut MySejahtera itu sendiri sebagai orang kata langkah untuk keselamatan dari segi COVID dan sebagainya. Apakah antara jangkaan ataupun sasaran daripada pihak Yang Berhormat Datuk sendiri sepanjang berlangsungnya jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Johor ini? Kita dari sudut kerajaan negeri dan sebagainya, kita mensasarkan lebih kurang 10,000 pengunjung. Sebab itu kita dari sudut kawalan keselamatan tu memang kita titik beratkan daripada dia. Jadi maknanya kita pun merasakan sekiranya ada pengunjung yang bergejala dan sebagainya, kalau boleh kita kena kawal dari sudut kediri kita itu sendirilah dan sebagainya. Dan itu yang kita kita akan pastikan bahawa kehadiran pengunjung tidaklah begitu ramai dalam satu masa. Sebab tu kita ada di satu kemah itu kita menyediakan kemah menunggu bagi kawalan kemasukan dalam kita punya ini sendiri. Setakat ini persiapannya bagaimana? Adakah berjalan dengan lancar dan apakah antara perkara-perkara terakhir yang perlu diperhalusi untuk memastikan kelancaran program ini? Dari sudut kelancaran, Alhamdulillah, setiap kali kita melalui di jalan tanpa itu, kita tengok perkembangan pelaksanaan persiapan itu berjalan dengan begitu baik. Cuma di saat-saat ini, macam saya katakan tadi, kita selain pada untuk mengawal COVID, kita juga cuba memastikan supaya kekesakan lalu lintas tidak itu berlakulah di kawasan situ, kerana di tempat itu juga merupakan kawasan yang agak sesak juga pada waktu-waktu biasa. Bagaimana orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan info-info jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Johor ini? Dari segi maklumat, kita ada laman sosial keluarga Malaysia di mana dia menggunakan sistem Instagram, Facebook dan ada juga TikTok. Di samping itu juga kebanyakan agensi-agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri juga kita telah membuat promosi dan sebagainya berkenaan dengan Hari Keluarga Malaysia ini sendiri. Okey. Dan Yang Berhormat Datuk, mungkin ada juga tanya sekiranya mereka ingin membawa ibu bapa mereka yang dikategorikan sebagai warga emas ataupun mungkin ahli keluarga, anak-anak mereka, adik-adik mereka yang mungkin terdiri dalam golongan OKU, adakah sesuai untuk membawa mereka ke program ini? Alhamdulillah, dari sudut itu semua, dari segi OKU dan sebagainya, memang dari segi tindakan penyiasatan kita mengambil kira dengan kehadiran mereka ini semua. Bagaimana dengan kelengkapan ataupun persediaan daripada anggota, mungkin anggota polis, polis bantuan dan sebagainya yang akan beronda di kawasan tersebut? Berapakah anggota yang terlibat ataupun siapakah mereka yang akan turun padang untuk memastikan agar keselamatan pengunjung yang tiba di sana sentiasa terjamin? Dalam keselamatan ini, pelbagai agensi kita akan minta bantuan, antaranya PDRM itu sendiri, dari segi sudut rela, dari sudut anggota Perkhidmatan Awam Malaysia itu sendiri, APM, dan juga dari sudut Jabatan Kesihatan itu sendiri dan pihak persekutuan dari semasa ke semasa, kerana kita bukan saja untuk menjaga keselamatan dari sudut itu, kita juga mengambil kira untuk keselamatan dari sudut penurunan COVID di sini. Okey. Pastinya ramai sebenarnya pihak yang terlibat untuk melaksanakan kejayaan program aspirasi keluarga Malaysia ini. Apabila pertama kalinya dilaksanakan di KLCC menunjukkan satu kejayaan. Jadi pastinya di Johor juga perlu melakukan sesuatu yang istimewa untuk pengunjung-pengunjung yang tiba. Jadi harapan secara peribadi daripada Yang Berhormat Datuk sendiri, apabila program aspirasi keluarga Malaysia ini akan dilaksanakan di Johor, apakah yang ingin dicapai oleh Yang Berhormat Datuk sendiri? Dengan adanya majlis Hari Keluarga Malaysia ini, kita dapat membuktikan tentang kebersamaan kita dalam konsep Keluarga Malaysia itu sendiri, iaitu kerjasama di antara pihak
kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pihak swasta bersama-sama dengan rakyat di negeri Johor. Kita percaya dengan suasana COVID yang sedang berlaku, dia memberi agak kesan yang amat tinggi kepada semua rakyat di Johor khususnya dan juga di peringkat nasional. Dengan adanya ini, kita akan dapat mengeratkan lagi hubungan antara sesama kita dan membantu masyarakat terutamanya dalam menepani dari sudut kesukaran, dari sudut ekonomi dan sebagainya. Dan dengan kehadiran Yang Berhormat Perdana Menteri bersama Yang Berhormat Menteri Besar pada majlis ini, orang kata akan dapat memberi satu gambaran yang amat baik dalam pelaksanaan kerajaan pada masa ini. Dan sebenarnya untuk mereka yang berada di kawasan sekitar jelajah ini akan mendapat tempias ataupun manfaat daripada pengunjung-pengunjung tiba di program ini, Yang Datuk. Jadi bagaimana Yang Datuk boleh kongsikan situasi ini boleh memberikan satu peningkatan terhadap ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan program ini? Ya, dari sudut ekonomi memang saya akuilah dengan adanya program sebegini, yang sebagaimana kita tahu, tapak ini adalah berkaitan dengan Plaza Ansana itu sendiri, dan juga dia merupakan satu kawasan perdagangan kaum Bumiputra yang berada di sekitar lokasi itu sendirilah di sebelah yang berdekatan. Okey, baik. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Noor Ibrahim selaku Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Pengurusan bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang akan dilaksanakan di Johor pada 3 hingga 5 Mac ini. Terima kasih Yang Berhormat Datuk bersama kita hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih sama-sama. Okey, baik.